Salam sejahtera, kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan kelestarian bahasa Kedayan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Iza Nadira binti Pernado memegang kad metrik B24110848 akan membincangkan bahagian pengenalan. Pertama sekali, saya akan membentangkan maksud bahasa dan linguistik. Bahasa menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ialah satu sistem lambang bunyi suara yang dijadikan sebagai alat penghubung bagi suatu kelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Selain itu, bahasa juga dikenali sebagai satu medium utama bagi manusia untuk berinteraksi, menyampaikan maklumat, dan memahami antara satu sama lain. Selain daripada menjadi alat untuk berkomunikasi, bahasa juga merupakan bahan utama yang mencerminkan budaya, pemikiran, dan identiti seseorang. Seterusnya ialah maksud linguistik. Linguistik menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ialah satu kajian saintifik tentang bahasa. Terdapat 4 bidang untuk mengkaji bidang bahasa dan linguistik. Yang pertama adalah fonetik dan fonologi. Terusnya morfologi, sintaksis, dan semantik serta pragmatik. Seterusnya saya akan membentangkan latar belakang bahasa Kedayan. Bahasa Kedayan merupakan bahasa bagi salah satu kaum yang menetap di Kepulauan Borneo dan dipercayai berasal daripada Brunei lalu berhijrah ke Sabah dan Sarawak. Kebanyakan orang Kedayan boleh ditemui di Limbang dan Lawas. Kajian ini telah menjadi pilihan kerana ia mempunyai kekurangan kajian sedia ada. Ia juga mempunyai pengaruh agama dan tradisi yang menarik untuk diketahui. Oleh itu, dengan mengkaji bahasa ini, ia dapat memberikan peluang untuk kami menyumbang kepada pengetahuan akademik yang masih belum diterokai sepenuhnya. Lokasi kawasan kajian yang menjadi pilihan adalah di Sipitang, Sabah. Kawasan ini menjadi pilihan kerana masyarakat yang tinggal di kawasan ini kaya dengan amalan dan adat tradisi yang diwarisi turun-temurun daripada nenek moyang mereka. Sekarang kita akan memasuki objektif kajian. Objektif kajian kami pula terbagi kepada 3, yaitu mengkaji profil kekerapan bahasa Kedayan digunakan, mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan penggunaan bahasa Kedayan, serta usaha bagi memelihara warisan budaya bahasa Kedayan. Seterusnya, kaidah kajian. Kami menggunakan kaidah kajian seperti sumber sekunder, contohnya laporan dan buku, rujukan perpustakaan, dan sumber primer, yaitu kajian soal selidik. Sekarang kita beralih kepada topik 61.2, yaitu jadwal, graf, dan analisis profil kekerapan penggunaan bahasa Kedayan. Kumpulan kami telah membuat beberapa soal selidik dan telah menerima sebanyak 15 orang responden. Oleh itu, saya dan beberapa rekan saya akan menerangkan hasil kajian yang telah kami peroleh. Dan ini adalah jadwal kekerapan di manakah bahasa Kedayan sering dipraktikkan. Terdapat 4 tempat yang telah kami bincangkan di mana bahasa Kedayan sering dipraktikkan, yaitu sekolah, tempat kerja, rumah, dan lain-lain. Daripada hasil kajian yang telah kami buat, rumah adalah tempat yang paling sering dipraktikkan oleh responden dalam menggunakan bahasa Kedayan. Graf yang pertama ialah kekerapan penggunaan bahasa Kedayan di sekolah. Setelah melihat maklum balas daripada responden, majoriti responden menjawab dengan skala setuju, yaitu seramai 5 orang responden dengan nilai pelatusannya 29.41%. Responden juga memilih skala tidak pasti terhadap pernyataan ini, yaitu seramai 4 orang responden dengan nilai pelatusannya 23.52. Selain itu, skala sangat setuju pula terdapat 3 orang responden
dengan nilai peratusannya 17,84%, manakala skala kurang setuju terdapat 2 orang responden saja dengan nilai peratusannya 11,76%, dan terakhir skala tidak setuju hanya mempunyai 1 orang responden yang memilihnya dengan nilai peratusannya 5,88%. Seterusnya, graf kekerapan penggunaan bahasa Kedayan di tempat kerja. Berdasarkan graf tersebut, majoriti responden telah menjawab dengan skala setuju dan juga skala tidak pasti, iaitu seramai 5 orang responden dengan nilai peratusnya 29,41%. Bagi skala setuju dan skala kurang setuju pula, terdapat seramai 2 orang responden telah memilihnya dengan nilai peratus 11,76%. Akhir sekali, skala tidak setuju hanya terdapat 1 orang responden yang memilihnya dengan nilai peratusnya iaitu 5,88% sahaja. Graf ketiga pula menunjukkan kekerapan penggunaan bahasa Kedayan di rumah. Setelah melihat maklum balas responden, jelas menunjukkan bahawa majoriti responden menjawab dengan skala sangat setuju, iaitu seramai 9 orang responden dengan nilai peratus yang tertinggi iaitu 60%. Responden juga memilih skala setuju terhadap pernyataan ini, iaitu seramai 5 orang responden dengan nilai peratus 33,33%. Bagi skala tidak pasti dan skala kurang setuju, terdapat 1 orang responden sahaja dengan nilai peratusnya sebanyak 6,67%. Dan tiada responden yang memilih skala kurang setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan ini. Graf 4 menunjukkan kekerapan penggunaan bahasa Kedayan bagi lain-lain. Majoriti responden telah menjawab dengan skala setuju iaitu seramai 7 orang responden dengan nilai peratusnya yang tertinggi iaitu 46,67%. Selain itu, responden juga memilih sangat setuju dan tidak pasti iaitu seramai 3 orang responden memilih skala sangat setuju yang bersamaan dengan 20% dan 5 orang responden memilih tidak pasti dengan peratusan sebanyak 33,33%. Dan tiada respon yang telah memilih skala kurang setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan ini. Ini adalah jadwal kekerapan dengan siapa bahasa Kedayan dituturkan. Pada kategori ibu bapak dan adik beradik, kekerapan adalah sebanyak 4 orang dan peratus pada 26,67. Manakala kedua tertinggi adalah kepada rakan-rakan yaitu 3 orang dan pada peratus 20. Dan yang terakhir adalah nenek dan atuk serta guru, kakek tangan atau pensyarah masing-masing pada 2 orang dan 13,33%. Dan ini adalah graf 5 yaitu kekerapan dengan siapa bahasa Kedayan dituturkan. Dapat dilihat setiap graf adalah sama seperti jadwal yang sebelumnya. Seterusnya, saya Khairun Nabil bin Syarudin, BA 24110425 akan membentangkan 6.2 faktor kemerosotan bahasa Kedayan. Setelah berbincang dengan ahli kumpulan, kami mendapati pelbagai faktor boleh mengancam kemerosotan bahasa Kedayan. Antara faktor yang kami telah bincangkan ialah faktor globalisasi dan bahasa dominan, kurang promosi dan penyelidikan, faktor perubahan struktur bahasa dan penyelidikan, kurang usaha individu untuk mempelajari bahasa Kedayan, dan faktor lain-lain. Berikut merupakan jadwal dapatan kajian faktor kemerosotan bahasa Kedayan. Seperti yang sudah maklum, kami menggunakan kaedah soal selidik melalui Google Form dan mengedarkannya kepada penutur dan pengguna bahasa Kedayan. Kami menggunakan kaedah ini adalah untuk menguatkan lagi fakta yang telah kami lontarkan. Oleh itu, di slide seterusnya, saya dan Marsha akan menguraikan data-data yang kami telah dapatkan di dalam bentuk graf. Berdasarkan data di dalam graf, seramai 15 orang responden telah memberi pendapat mereka masing-masing.
Graf tersebut menunjukkan globalisasi dan bahasa dominan sebagai satu faktor kepada kemerosotan bahasa Kedayan. Dengan itu, soal selidik mendapati penyataan setuju memperoleh jumlah yang paling tinggi, yaitu sebanyak 9 orang responden, manakala penyataan sangat setuju pula seramai 5 orang responden. Hal ini karena faktor globalisasi dan bahasa dominan merupakan salah satu ancaman yang serius kepada bahasa Kedayan yang semakin hari semakin kurang penuturnya. Tambahan pula, peredaran zaman yang berlaku menyebabkan seseorang individu menganggap bahasa Kedayan hanyalah digunakan oleh penutur jati dan tidak perlu dikembangkan secara meluas kerana terdapat bahasa yang lebih dominan perlu dipelajari, contohnya bahasa Inggris. Tidak dapat dinafikan bahawa bahasa dominan juga perlu dipelajari untuk membuka pemahaman bahasa baru dan mudah untuk berkomunikasi dengan orang luar. Namun, bahasa Kedayan juga perlu dititikberatkan dalam kehidupan seharian agar bahasa tersebut tidak hilang di telan zaman. Seterusnya, bagi penyataan tidak pasti pula, terdapat satu orang responden memberi pendapat tersebut. Hal ini berlaku mungkin disebabkan oleh responden tersebut tidak terkesan dengan perubahan globalisasi yang sedang berlaku di dalam negara ini. Sebagai contoh, beliau merupakan seorang penutur asli di kawasan komuniti Kedayan dan menetap di kawasan tersebut. Seterusnya, graf tentang faktor kurang promosi dan penyelidikan. Graf tersebut menunjukkan seramai 15 orang responden telah memberi respon mereka terhadap faktor kurang promosi dan penyelidikan sebagai satu sebab kemerosotan bahasa Kedayan. Penyataan sangat setuju memperoleh respon yang paling ramai, yaitu sebanyak 7 orang, manakala penyataan untuk setuju sebanyak 6 orang. Oleh hal yang demikian, pengkaji mendapati bahawa bahasa Kedayan kurang dipromosikan dan didedahkan secara lebih meluas luar daripada kawasan komuniti mereka. Hal ini boleh menyebabkan bahasa Kedayan kurang dikenali oleh masyarakat luar sekaligus boleh menggugat kewujudan bahasa Kedayan. Di samping itu, kurang penyelidikan yang dilakukan terhadap bahasa ini juga mempengaruhi kemerosotan bahasa Kedayan. Penutur bahasa Kedayan kebanyakannya bersetuju bahwa bahasa mereka kurang dipilih untuk dijadikan sebagai bahan penyelidikan. Hal ini boleh memberi kesan terhadap bahasa Kedayan dalam jangka masa yang panjang. Tambahan pula, penyelidikan sedikit sebanyak dapat membantu sesebuah bahasa didedahkan kepada masyarakat luar untuk mengenali bahasa mereka. Seterusnya, pernyataan tidak pasti dan kurang setuju pula mempunyai jumlah responden yang sama, yaitu satu orang. Hal ini boleh berlaku kerana mustahil semua komuniti orang Kedayan tidak pernah dipromosikan dan diwar-warkan di dalam media sosial. Mereka mungkin berpendapat bahawa orang Kedayan juga tidak ketinggalan dalam teknologi yang serba maju di mana semua maklumat ada di hujung jari manusia. Seterusnya, saya, Marsha binti Jamarifin, memegang metrik BA 2411-0214 akan membentangkan faktor seterusnya dalam faktor kemerosotan bahasa Kedayan. Seterusnya, perubahan struktur bahasa dalam keluarga. Sebanyak 6 orang responden sangat setuju bahawa perubahan struktur bahasa dalam keluarga merupakan faktor kemerosotan bahasa Kedayan. Manakala, 9 orang responden lagi setuju bahawa perubahan struktur bahasa dalam keluarga merupakan faktor kemerosotan bahasa Kedayan. Secara ringkasnya, ke-16 orang responden ini bersetuju bahawa perubahan struktur bahasa dalam keluarga merupakan antara faktor kemerosotan bahasa Kedayan. Hal ini kerana mereka sedar bahawa penggunaan bahasa Kedayan dalam keluarga mereka telah berkurang dari generasi dan generasi. Dan mereka juga sadar bahawa penggunaan bahasa lain selain bahasa Kedayan dalam keluarga mereka lebih banyak digunakan berbanding bahasa Kedayan. Kemudian, kurang usaha individu untuk mempelajari bahasa Kedayan juga merupakan faktor kemerosotan bahasa Kedayan. Dan sebanyak 6 orang responden sangat setuju bahawa kurang usaha individu untuk mempelajari bahasa Kedayan merupakan faktor kemerosotan bahasa Kedayan. Manakala, 9 orang responden lagi bersetuju bahawa kurang usaha individu untuk mempelajari bahasa Kedayan merupakan faktor kemerosotan bahasa Kedayan. Sekali lagi, secara ringkasnya, kesemua responden bersetuju bahawa kurang usaha individu untuk mempelajari bahasa Kedayan merupakan antara faktor kemerosotan bahasa Kedayan. Hal ini kerana responden sedar bahawa usaha mereka dalam mempelajari dan menerapkan bahasa Kedayan dalam kehidupan seharian mereka adalah sangat kurang.
Hal ini juga disebabkan generasi muda beranggapan bahwa bahasa yang dianggap lebih moden dan trendy adalah bahasa yang lebih elok dipakai pada masa kini, terutamanya kepada generasi muda. Dan bahasa Kedayan merupakan bahasa yang tidak dianggap moden dan trendy kepada mereka. Faktor terakhir dalam faktor kemerosotan bahasa Kedayan adalah faktor lain. Faktor lain ini bermaksud bahwa terdapat faktor lain yang menyebabkan kemerosotan bahasa Kedayan selain daripada yang dinyatakan sebelum ini. Dan 8 orang responden sangat setuju bahwa terdapat faktor lain yang menyebabkan faktor kemerosotan bahasa Kedayan. Dan 3 orang responden lagi setuju bahwa terdapat faktor lain yang menyebabkan faktor kemerosotan bahasa Kedayan. Manakala 3 orang responden tidak pasti bahwa terdapat faktor lain yang telah menyebabkan faktor kemerosotan bahasa Kedayan selain daripada yang dinyatakan sebelum ini. Dan akhir sekali, terdapat seorang responden yang tidak setuju bahwa terdapat faktor lain yang menyebabkan faktor kemerosotan bahasa Kedayan. Hal ini bermaksud bahwa seorang responden ini percaya bahwa hanya faktor yang dinyatakan sebelum ini merupakan faktor kemerosotan bahasa Kedayan dan selain itu tidak ada lagi. Manakala 11 orang responden yang setuju bahwa terdapat faktor lain dalam kemerosotan bahasa Kedayan adalah yang percaya bahwa pengaruh bahasa kebangsaan, kurangnya bahan bacaan dan sumber rujukan, serta persepsi negatif merupakan antara faktor-faktor lain yang menyebabkan faktor kemerosotan bahasa Kedayan. Pengaruh bahasa kebangsaan dinyatakan sebagai faktor kemerosotan bahasa Kedayan karena kebanyakan rakyat Malaysia menggunakan bahasa kebangsaan yaitu bahasa Melayu dalam komunikasi seharian mereka. Dan seterusnya, kurangnya bahan bacaan dan sumber rujukan menjadi faktor lain yang menyebabkan faktor kemerosotan bahasa Kedayan adalah karena bahan bacaan dan sumber rujukan dalam bahasa Kedayan yang sangat terhad menyukarkan generasi muda untuk mempelajari dan menggunakan bahasa ini. Selain itu, persepsi negatif yang dinyatakan sebagai faktor kemerosotan bahasa Kedayan ini adalah karena bahasa Kedayan dianggap sebagai bahasa yang kurang berprestij ataupun tidak moden dan tidak trendy. Hal ini menyebabkan ramai orang yang enggan menggunakannya, terutamanya pengguna bahasa Kedayan. Sekian sahaja untuk faktor. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Nama saya Kishan Raj Analaki Sautia. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan usaha kerajaan bagi melestarikan bahasa Kedayan. Pengenalannya adalah bahasa Kedayan merupakan salah satu warisan budaya yang penting dan perlu dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Dalam konteks kerajaan, terdapat 4 usaha yang saya memfokuskan yang boleh dilaksanakan. Pertamanya adalah latihan dan peningkatan kemahiran. Dalam konteks ini, latihan dan peningkatan kemahiran guru di mana guru dilatih secara khusus untuk mengajar bahasa Kedayan dengan lebih aktif dan juga efektif. Kedua adalah integrasi dalam sistem pendidikan termasuk memasukkan bahasa Kedayan sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah dan institusi pengajaran tinggi. Ketiga adalah kolaborasi komuniti dan juga institusi bagi program kerjasama antara sekolah, universiti dan juga masyarakat setempat bagi mempromosikan penggunaan bahasa Kedayan. Akhir sekali, saya juga akan menyentuhkan penyelidikan dan juga dokumentasi perlu dihebatkan untuk merekod dan juga memelihara kosakata, sastra dan budaya bahasa Kedayan secara sistematik.
Semua ini dan juga mampu memastikan bahasa Kedayan terus berkembang dan Seterusnya, saya Mastura Binidik, BA 24110341 akan membentangkan 7.2, yaitu usaha melestarikan bahasa Kedayan dalam konteks keluarga. Usaha yang pertama adalah dengan menggunakan bahasa Kedayan di rumah. Dengan menggunakan bahasa Kedayan bersama dengan semua ahli keluarga dan ibu bapa, ia dapat membiasakan anak-anak dengan kosakata dan perkataan bahasa Kedayan. Usaha yang seterusnya adalah ibu bapa boleh melakukan aktiviti seperti mengajarkan pantun, syair dan peribahasa kepada anak-anak. Akhir sekali, interaksi dengan warga emas seperti datuk dan nenek juga merupakan salah satu usaha pemeliharaan warisan budaya bahasa Kedayan yang penting. Hal ini kerana mereka menyimpan banyak pengetahuan dan kosakata tradisional, cerita rakyat, adat resam serta nilai-nilai murni yang terkandung dalam bahasa Kedayan. Sekian dan terima kasih. Slide seterusnya memaparkan usaha untuk melestarikan bahasa Kedayan dalam konteks individu. Terdapat beberapa usaha yang boleh dilakukan oleh individu untuk melestarikan bahasa Kedayan. Usaha yang pertama, individu boleh menggunakan bahasa Kedayan dalam komunikasi harian. Hal ini kerana kemahiran bertutur dan ilmu dalam bahasa Kedayan seseorang boleh meningkat jika dipraktikkan setiap hari. Penggunaan bahasa Kedayan secara konsisten di rumah bukan sahaja mengekalkan kelestarian bahasa Kedayan, malah dapat mendidik generasi muda tentang kepentingan bahasa tersebut. Usaha yang kedua untuk melestarikan bahasa Kedayan dalam konteks individu adalah mempelajari bahasa Kedayan secara lebih mendalam. Mempelajari bahasa Kedayan secara lebih mendalam dapat dilakukan melalui pelbagai kaedah. Contohnya melalui bahan bacaan, menghadiri kursus, ataupun bertanya kepada penutur-penutur asli bahasa Kedayan. Sebagai contoh, mendapatkan bimbingan daripada penutur asli tentang kosakata dan tata bahasa yang betul untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang bahasa Kedayan. Usaha yang seterusnya adalah menyokong seni dan budaya tradisional yang berkaitan dengan bahasa Kedayan. Hal ini melibatkan tarian tradisional, nyanyian tradisional serta lakonan yang berkait rapat dengan budaya bahasa Kedayan. Individu boleh menyertai aktiviti-aktiviti kemasyarakatan mengenai bahasa Kedayan untuk mempromosikan lagi bahasa Kedayan. Ini dapat melestarikan bahasa Kedayan dalam kalangan penutur-penutur muda. Langkah yang terakhir adalah individu boleh berusaha menjadi duta untuk melestarikan bahasa Kedayan. Ini dapat meluaskan lagi dan menarik minat penutur-penutur untuk mempelajari bahasa Kedayan. Individu boleh berperanan sebagai duta kecil bahasa Kedayan dengan mempromosikan kepentingannya kepada masyarakat umum. Oleh itu, seorang individu boleh berkongsi cerita atau pengalaman dalam bahasa Kedayan untuk menarik minat lebih ramai lagi orang untuk mempelajari bahasa Kedayan. Dengan ini, bahasa Kedayan dapat dilestarikan secara lebih meluas. Kesimpulannya, pelestarian bahasa Kedayan di kawasan kajian yaitu daerah Sipitang pada tahap yang memuaskan daripada keseluruhan aspek yang dikaji, di mana ketiga-tiga objektif telah tercapai dan dengan lancar dilaksanakan dalam skop kajian kami. Melalui penilaian kami, rumah menjadi tempat utama bahasa etnik dituturkan dan ibu bapa serta adik
adik-beradik paling kerap menyumbang kepada penuturan bahasa Kedayan. Di samping itu, majority responden memilih faktor perubahan struktur bahasa dalam keluarga dan kurang usaha individu untuk mempelajari dan menuturkan bahasa Kedayan adalah punca utama berlaku kemerosotan bahasa ini. Maka, melalui pengukuhan kerjasama semua pihak bahasa Kedayan dapat dikekalkan sehingga zaman berzaman dan diwarisi oleh golongan remaja dan kanak-kanak.